United di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Tuan rumah dikejutkan dengan gol pembukaan Felda seawal minit ke-6 hasil percubaan Khairul Anwar Jamil. Ketinggalan 1-0 tamat separuh masa, Titi bangkit memperkemaskan jentera serangan. Hasilnya, Abdul Latif Suhaimi menyamakan kedudukan pada minit ke-60. Satu sama kekal sehingga wisil penamat. Sri back kiri paskan Joe Darul Tazim. Nur Syahrul menjadi pintas oleh Baihaqi dan kini pergerakan diatur oleh Safirul Sulaiman untuk Lions 12. Syahril melebarkan ke tepi, Fazrul Nawaf tidak dikawal. Hantaran untuk Safirul, Lions menyusun serangan. Hafiz hantaran ke bahagian far post. Bahaya pintu gol Darul Tazim. Satu lagi peluang dan gol. Haris Harun menggegarkan gawang gol pasukan Johor Darul Tazim. Seawal minit permainan di separuh masa yang pertama ini, Asnizam. Satu jaringan yang nampak mudah dilakukan oleh pasukan V. Sundramoorthy. Satu gerakan yang menarik dilakukan oleh pemain Lion melalui pemain mereka di sebelah kiri. Dan di sinilah kesilapan yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Johor Darul Tazim ini yang membiarkan di situ Syahril dan seterusnya dengan mudah Haris melepaskan ataupun meledakkan satu rembatan tepat ke arah gol. Lihat bagaimana Zamir tertewas. Dan di sinilah kealpaan pemain Johor Darul Tazim yang membiarkan Haris berada di posisi yang tepat untuk meledakkan satu rembatan. Kedudukan 1-0 ketika oleh Nagur Amir Nur Muhammad. Tuah perlu bertindak bijak kerana setiap kelakuan yang dilakukan oleh akan diperhatikan oleh pengadil selepas ini. Satu tolakan cantik dilakukan oleh Simone untuk Nur Syahrul. Nur Syahrul, satu gerakan menarik diatur di sana, peluang dan gol. Simone Del Nero berjaya menjaringkan gol penyamaan pasukan Darul Tazim. Bergemuruh Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Lakit menyambut gol penyamaan Simone Del Nero. Cantik tandukan itu. Satu gerakan di sebelah kiri yang baik diatur oleh Nur Syahrul dan juga Ezri, di mana kita dapat lihat kesungguhan Ezri untuk melakukan crossing. Dan sekali lagi kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan pasukan Lion yang membiarkan Simone Del Nero berada di posisi yang tepat untuk melakukan tandukan tepat ke arah gol. Dan inilah harus diberikan pujian kepada pemain ini yang bijak meletakkan dirinya di suatu posisi. Dan di sinilah puncanya. Nur Syahrul mengawal bola dan menghantar kepada Ezri. Dengan satu sentuhan yang baik, terus mencari ruang untuk melakukan crossing dan seterusnya melakukan tandukan tepat. Menewaskan Izwan. Satu pergerakan yang menarik, build up yang mantap dipamerkan oleh pasukan Darul Tazim melalui gol penyamaan yang mereka perolehi. Cabaran pasukan lawan sudah pun disahut ketika ini. Kedudukan sudah pun seri 1-1. 9 minit lagi tidak termasuk. Masanya akan dilanjutkan oleh pengadil perlawanan Nagur Amir Nur Muhammad. Syahril yang akan mengambil sepakan percuma ini. Benteng pertahanan pasukan Johor Darul Tazim perlu berhati-hati. Daniel Guza juga turun membantu benteng. Syahril, tandukan dan gol. Oh, satu set pieces yang begitu menarik di antara Syahril dan juga Baihaqi Kaizan. Inilah satu kekuatan yang ada pada pasukan Lion Craft dengan set pieces yang menarik. Dan disitulah satu tandukan tepat yang dilakukan oleh Syahril untuk menewaskan ataupun Baihaqi sebenarnya untuk menewaskan Zamir buat kali kedua. Dan di situ kita dapat lihat bagaimana kelewatan pemain Johor Darul Tazim mengekori Baihaqi daripada melakukan diving header dan seterusnya menjaringkan gol. Saya kira itu merupakan antara taktikal sepakan percuma. Mencari Safi tidak menjadi. Dikawal semula oleh pasukan Lion. Syahril membuka permainan ke sebelah tepi untuk Safirul. Hantaran ke depan Safirul Sulaiman terlalu kuat.
Inilah pergerakan yang hampir dapat menjaringkan gol ketiga untuk Lions. Satu tindakan yang berani dilakukan oleh Zamel, namun kesilapannya untuk menangkap kemas. Mayo, gol! Nur Syarul Idran Talha akhirnya meledak. Bargamoro Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Lakin. Mereka menantikan saat itu gol penyamaan ketika permainan berusia 81 menit. Kelegaan untuk Fandi. Satu tindakan yang bijak dilakukan oleh Nur Syarul, di mana mutu kawalannya, dan di sinilah berjaya menewaskan Baihaqi dan terus melepaskan satu rembatan tepat ke penjuru kanan dan menewaskan Muhammad Izwan Mahbub. Sekali lagi kita dapat lihat inilah kualiti yang ada pada diri Nur Syarul untuk melakukan ledakan tepat ke arah gol bagi menyamakan kedudukan 2-2. Izwan Mahbub akhirnya kekebalan beliau di gawang gol berjalan. Overlapping run yang biasa ditunjukkan. Advantage yang baik diberikan oleh Suhaizi kepada Alex James yang diasah oleh pertahanan Selangor sebentar tadi, dan kemudiannya Bruno Martelotto bijak, tenang, relax, begitu kompos sekali untuk menghasilkan jaringan, menewaskan Nur Azlan Razali dan juga pertahanan Selangor. Itu ialah semuanya Alex James daripada hampir garisan tengah lagi. Beliau mengatasi 2-3 pemain Negeri Sembilan dan melebarkan kepada Bruno. Dan Bruno juga mengelurukan benteng pertahanan. Sepatutnya membuat percubaan tetapi menarik masuk ke dalam dan percubaan kaki kiri. Ada deflection juga ni. Ya. Terkena kaki Asarudin sebenarnya sebelum menewaskan Azlan Razali. Tapi kredit adalah untuk Bruno Martelotto. Ya, ini gol memang gol Bruno. Yep. Di piket di Shah Alam, di Lakin, dan ketika ini kalau kita lihat Ruben sebenarnya yang dibawa keluar, Afizi dibawa masuk pada saat-saat yang terakhir permainan, dikala ATM juga sedang mendapat peluang untuk menambah jaringan. Sepakan penalti yang diperolehi mereka selepas James dijatuhkan oleh Nasrek, dan James kemudiannya menewaskan Azlan Razali untuk gol yang kedua. Ya, satu penalti yang mungkin tidak adil untuk pasukan Selangor sebenarnya. Kadang-kadang kita heran, Zainal, pemain bola sepak yang begitu tegak tapi dalam permainan tersentuh sedikit saja pun boleh terbalik ya kadang-kadang. Tidak kira di mana di liga kita di. Ya, cukup berbeza, hanya 20 minit pertama, tapi selepas itu kami bangkit, selepas ketinggalan baru kami bangkit. Jadi sebelum tu saya nak bagi tahulah, saya tidak puas hatilah tentang beberapa keputusan, terutamanya pemain nombor 3 Angkatan Tentera masuk tanpa kebenaran pengadil, dibiarkan saja. Ini berlaku terhadap pemain saya dulu semasa lawan dengan Tentera, dapat kad kuning. Syukur. Okey, Azlan dipilih sebagai man of the match pada hari ini kerana asis bola Azlan yang mengikat beberapa hantaran-hantaran ataupun cubaan-cubaan yang boleh dikatakan bahaya daripada ATM. Syukur Alhamdulillah dapat man of the match, tapi sedikit kecewa lah dengan mutu permainan pasukan yang gagal memungut 3 mata. Buat mental pemain agak penat lah saya rasa dengan permainan yang agak laju kan. Tu lah. Jadi ini merupakan kali kedua Azlan dipilih sebagai man of the match. Adakah Azlan cuba untuk membuktikan sesuatu kepada peminat bola sepak di luar sana? Saya rasa saya tak ada buktikan sesuatu. Cuma saya apa yang macam coach lah, bagi peluang main saya buktikan yang saya berhak bermain. Akan tunjukkan lah 100% bila game. Jadi terima kasih Azlan dipilih sebagai pemain terbaik pada hari ini. Ini adalah sumbangan daripada Astro Arena untuk Azlan. Tahniah Azlan. Terima kasih. Seperti dijangka, pertemuan dua delegasi Pantai Timur ini sememangnya sengit sepanjang 90 minit perlawanan.
Skuad Peteh terlebih dahulu menguji kecekapan penjaga gol The Red Warrior, Khairul Fahmi Cik Mat melalui rembatan penyerang sensasi Terengganu, Eva Owana pada minit ke-6 diikuti tindakan susulan G. Puaneswaran. Bagaimanapun, hikmat Owana hanya bertahan 11 minit sahaja apabila kecederaan yang dialaminya memaksa pengendali Terengganu, E. Elverasen menggantikannya dan memasukkan Fadrin Kadir. Bermula daripada itu, anak buah Boyan Hodak tidak menoleh ke belakang dengan melancarkan serangan bertali arus dan akhirnya penyerang import Kelantan Kita Manju menamatkan kemarau jaringan apabila meledak gol pertama peribadi pada minit ke-32. Kita Maju terus memberi kelebihan kepada tuan rumah apabila meledak gol kedua pasukan hasil hantaran jauh Indra Putra Mahyudin pada minit ke-63. Penyerang Kelantan itu hampir meledakkan hat-trick, namun jaringannya dibatalkan disebabkan berada di posisi offside pada minit ke-69. Terengganu terus ditimpa malang apabila kaptennya Faizal Muhammad dilayangkan kad merah selepas mengasari Zamri Ramli. Keputusan penuh, Kelantan 2-0 Terengganu. I think that it was tough match. What we expect, it's always because of two rivals, two neighbors. So it's always like that when it's derby. Everybody want to win, and it's always tough. Doesn't matter who is top, who is bottom. Dengan ketidakan Eva dan cara kita main dalam fasa pertama pun kita tak start pump bola ke striker, tapi kebanyakan bola tu dikolek oleh defender sebab selalunya kita pakai ketinggiannya. So kita tukar game tu pun agak lewat. Antaranya mencari Canturu. Sedikit Canturu, Karim Rohani. Ke tengah daripada Rafiuddin dan itu dia. Jaringan yang pertama untuk pasukan Perak menerusi pemain gantian. Rafiuddin Rodin. Kelekaan barisan pertahanan pasukan Pahang akhirnya dihukum. Minit ke-42. Agak marah Nasrin Nordin dengan rakan-rakannya di barisan pertahanan. Kita perhatikan di sini. Satu hantaran rintang daripada Rafiuddin. Akhirnya datang beliau untuk melakukan tandukan. Karim Rohani melakukan hantaran, kemudiannya Rafiuddin Rodin datang dari belakang. Sama sekali tidak disedari oleh Jalaluddin Jaafar. Untuk jaringan yang pertama pasukan Perak, minit ke-42. Gagal digapai Nasril. Atau apakah ada terkena Jalaluddin Jaafar dalam perjalanan bola itu menuju ke pintu gol? Harus diberikan kepada Rafiuddin ataupun jaringan sendiri Jalaluddin Jaafar. Apapun pasukan Perak di depan 1-0. Dari garis sanggul tetapi Canturu cuba mengawal. Berjaya dirampas untuk Amirul Hadi. Amirul Hadi melarikan ke seberang sana Argo Pinadan. Masuk ke dalam kotak penalti, hantaran ke tengah ditepis oleh Farizal. Dan berjaya diselamatkan oleh Rafael di garis sanggul. Masih lagi dalam keadaan bahaya. Satu percubaan. Hampir-hampir pintu gol Perak dibolosi. Pergerakan yang dimulakan oleh Amirul Hadi sebentar tadi. Ketika pasukan Perak sibuk mengasak. Namun begitu Farizal pada awalnya berjaya untuk melakukan hadangan. Amirul datang dari belakang. Mujurlah Rafael berada betul-betul di atas garis sanggul. Tetapi sekali lagi hadir dengan rembatan yang dilakukan oleh Fauzi Roslan tidak menepati sasaran. Terlepas peluang pasukan Pahang untuk menyamakan kedudukan. Hampir-hampir dihukum benteng pertahanan pasukan Perak. Minit yang ke-50. Anak buah Abdul Rahman Ibrahim tidak tunggu lama untuk memimpin permainan apabila pemain importnya Patrick Ronaldinho cemerlang sempurnakan sepakan penalti minit 5. Keadaan itu tidak dibiar lama Kapten Negeri Sembilan Rashid Mahmud memastikan jaringan penyamaan minit 11. PKNS beroleh gol kedua untuk kembali memimpin permainan menerusi sepakan percuma milik Fauzan Zulkifli minit 26. Aksi di babak kedua PKNS dan Negeri Sembilan saling mengasak untuk cari gol penambahan. Namun keadaan sedikit berubah apabila pemain PKNS Fazli Baharudin dilayangkan kad merah akibat terjahan keras ke atas S. Sivanison. Kesempatan itu bijak digunakan Negeri Sembilan apabila Syahurain Abu Samah cemerlang memastikan jaringan penyamaan 3 minit sebelum tamat perlawanan. Aksi di minit kecederaan, pemain Negeri Sembilan pula menerima layangan kad merah. Kali ini giliran S. Sivanison.
Tamat perlawanan, PKNS 2, Negeri 92.